Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang. Okey, untuk semua murid-murid teacher yang dah buka video ni, first of all saya nak cakap tahniah dan terima kasih. Okey, untuk siapa yang macam tak kenal lagi teacher, siapa yang macam lupa dah nama teacher, saya nak kenalkan diri saya teacher Suraya. So untuk video kali ini teacher akan mengajar mengenai bab 8, iaitu tajuk dia adalah ruang. So dalam video hari ini insya-Allah teacher akan cuba cover untuk 3 subtopik yang pertama, iaitu sudut, garis dan perimeter. So kita akan kenal lah ada beberapa jenis sudut, macam mana nak kenal sudut dia, macam mana nak kira sudut dia. Lepas tu garis, ada beberapa jenis garis, macam mana nak tahu garis tu selari ke macam mana. Dan last sekali adalah perimeter. Mungkin perimeter ni tak pernah dengar, so insya-Allah teacher akan cover dalam video kali ini. So let's continue. Okay, first kali adalah mengenai sudut. Sudut dah subtopik pertama dalam bab ruang ni. Okay, so kita ada beberapa jenis sudut. Okay, sudut ni terhasil apabila dua garisan bertembung. Contohlah, ada satu garisan macam ni, ada satu garisan macam ni. So nampak bertembung. So yang ni lah yang dinamakan sudut. Yang ni sudut. Ataupun dia bertembung bentuk lain. Okey, dia bertembung macam ni. Satu melintang macam ni, satu melegak macam ni. So yang ni adalah bertembung. So inilah yang dipanggil sebagai sudut. Betul? Okey. So first kali kenal sudut. Sudut dia ada beberapa jenis. Yang pertama sekali adalah sudut tegak. Okey, sudut tegak kalau teacher nak tunjuk guna tangan, macam ni sudut tegak. 1, 2, tegak macam tu. Okey, so sudut tegak akan sentiasa dia punya darjah dia adalah 90 darjah. Sudut dia adalah sentiasa 90 darjah. Inilah bentuk sudut tegak. Tegak macam tu, melintang macam tu. So dia adalah sudut tegak. Contoh lain lah kan, awak ingat tak bentuk peta? Tak kisahlah bentuk segi empat sama ke, segi empat tepat ke kan. Okey, yang ni adalah bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, bucu dia ada 4, di mana keempat-empat bucu tu adalah bersudut tegak. Sebab dia macam tu, sama macam ni kan. Sama macam yang kita belajar tadi, sudut tegak. Okey, kalau contoh lain lah teacher nak bagi, kalau dalam kehidupan seharian kan, awak pergi perhimpunan tu, kat tapak perhimpunan tu, yang ni tapak perhimpunan awak. Lepas tu ada bendera kan, tiang bendera. Saya lukis tiang bendera. Saya tak tahu nak lukis macam mana awak punya rencana sekolah. So ini tiang bendera. So tiang bendera ni tegak dengan tapak perhimpunan awak tu. So ini juga dipanggil sebagai sudut tegak. Sudut tegak berapa? Sudut dia berapa nilai sudut dia? 90 darjah. Sentiasa 90 darjah. Tak ada berapa. Bukan, dia akan sentiasa 90 darjah. Tak akan jadi nombor lain. Okey. So itu adalah sudut tegak. Seterusnya adalah sudut tirus. Sudut tirus. Sudut tirus ni mesti dia antara 0 sampai 89. Dia tak boleh dia antara 1 sampai 89 darjah. Dia tak boleh lebih daripada 89. Kalau dia jadi 90, dia dah jadi sudut tegak. Sebab sudut tegak tadi 90 darjah. Okay, kalau kita nak lukis kan, tadi sudut tegak macam ni. Okey. Lepas tu kalau sudut tirus dia macam kecil lagi. Macam tu. Dia kecil je. So yang ni adalah sudut tirus. Contoh untuk sudut tirus adalah, okey, saya padam kejap Dia macam bentuk apa ni? Pernah nampak tak bentuk ni? Bentuk segitiga. Betul. Segitiga dia kalau sama kaki ni semua sama, dia dia punya sudut adalah bernilai 60 darjah. Tadi saya cakap kalau sudut tirus mestilah antara 1 darjah sampai 80
9. So 60 mestilah dia sudut tirus. Dah dapat dah sudut tirus. Maksudnya dia tajam, tirus. Macam tu. Ingatlah macam bentuk okey, pizza. Contohlah awak ada pizza. Pizza kan. Lepas tu potonglah beberapa keping. Lepas tu satu keping tu macam ni lah. Kalau saya keluarkan satu, bentuk pizza tu macam ni. So yang ni lah bentuk dia, sebab dia macam tirus. Kecil. Lebih kecil daripada 90 darjah. Okey. So itulah sudut tirus. Sudut tirus macam ni. 1 darjah sampai 89 darjah. Okey, seterusnya ini adalah sudut cakah. Sudut tegak macam ni, sudut tirus macam ni. Sudut cakah dia kena buka lagi. Dia macam buka lagi luas macam tu. So yang ni sudut cakah, dia kena buka tangan tu luas sikit. Okey. So ini adalah sudut cakah. Sudut cakah dia mesti lebih daripada 90 darjah. Maksudnya kena lebih lah 91 darjah sampailah 180 darjah. Itulah yang kita sebut sebagai sudut cakah. Okay, sudut cakah tu macam-macam. Boleh juga dalam bentuk segitiga. Kalau awak lukis segitiga macam ni. Allahu Akbar. Okey. Satu memang betul-betul tirus kat tepi ni. Lepas tu yang dekat atas ni akan jadi sudut cakah. Yang dua ni adalah sudut tirus. Boleh? Okey, itulah 3 jenis sudut. Okey, seterusnya lepas dah tengok pasal sudut, kita tengok pula mengenai apa? Garis. So secara asasnya garis ada 2 jenis. Satu garis selari, satu lagi garis serenjang. Okey, kita tengok satu-satu. Garis selari adalah 2 garisan. Contohlah 2 garisan yang kalau awak lukis panjang, kalau garis terus, dia tak akan bertembung. Dia akan straight je. Dia maksudnya 2 garisan ni dia tak akan bertembung. Itulah yang dipanggil sebagai garis selari. Maksudnya jarak kat sini dengan jarak dekat sini sentiasa sama. Contohnya kat sini 2 cm, kat sini pun mesti akan jadi 2 cm. So itu adalah garis selari. Tak kisahlah menegak ke, serong macam ni ke, melintang ke, asalkan dia 2 garisan yang lurus yang tak akan bertembung, itu yang dipanggil sebagai garis selari. Contohnya adalah macam ni, jalan raya ke jalan kereta api ke kan. Macam tu kan garisan kereta api. Macam tu kan rel kereta api tu kan. So 2 garisan ni akan sentiasa lurus. Maksudnya itulah yang dimaksudkan dengan garis selari. Boleh? Okey, seterusnya adalah mengenai garis serenjang. Garis serenjang ni apabila 2 garisan dia bertembung dalam bentuk bersudut tegak macam ni. So 2 garis bertembung tapi dalam bersudut tegak, itu adalah kita panggil sebagai garis serenjang. Petak macam ni. So contoh macam ni lah. Kalau awak nak tengok macam mana garis serenjang, awak buka buku matematik awak. So buku matematik awak adalah, dia punya kotak-kotak tu adalah garis serenjang. So yang ni lah, bersudut tegak dalam sudut 90 darjah. Ataupun pagar ke, ni pagar ke, bersudut 90 darjah. Kalau nak tengok garis selari punya contoh, awak buka buku latihan awak yang garis melintang tu, yang awak guna untuk buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris ke, yang tu adalah garis-garis macam tu kan. Itu adalah garis selari. Maksudnya dia akan sentiasa selari je. Betul kan? Buku awak tak pernah bertembung kan, dia punya garisan kan. Itu garis selari. Kalau untuk garis serenjang, awak buka buku matematik awak, itu adalah kotak-kotak tu adalah garis serenjang. So itu sahaja kalau untuk okey. So contoh lain lah selain dekat buku
matematik awak tu. Contoh dekat bentuk peta, macam contohlah pintu awak kan. Ini pintu bilik awak ni. Ni. Okey, pintu ni daripada atas ke tepi ni kan. Ini adalah bersudut tegak. Maksudnya ini adalah, pintu ni adalah garis dalam bergaris serenjang. Boleh? Seterusnya, dah lepas kita tengok pasal sudut, kita dah tengok pasal garis, dan subtopik terakhir untuk video hari ni adalah pasal perimeter. So perimeter ni, kalau ada soalan cakap pasal perimeter, kalau dalam kelas cikgu cakap pasal perimeter, sentiasa ingat perimeter tu adalah ukur lilit. Ukur lilit, ukuran lilit. Okey, so yang ni lah ukur lilit. Setiap panjang ni, setiap permukaan dekat luar ni, awak kena ukur. Maksudnya contohlah, yang ni adalah buku. Okey, ni adalah buku lukisan awak. Ini awak lukis gambar. Ni awak lukis gambar rama-rama. Oh, cantiknya rama-rama. Okey. Okey, so yang ni adalah buku lukisan awak. So kalau soalan cikgu kata ukur perimeter buku lukisan awak, so awak kenalah ukur lilit yang luar dia, yang paling luar sekali. Yang ni lah. Ukur lilit yang paling luar sekali. Jangan ukur yang ni pula. So contohlah dekat sini adalah 3 cm, kat sini adalah 4 cm. So kat sini pun kalau dia punya depan sama panjang, ini adalah 3 cm, 4 cm. So macam mana nak jawab soalan perimeter? Kita tambahkan semua. So 3 perimeter adalah 3 tambah 3 cm tambah 4 cm tambah 3 cm tambah 4 cm. So 14 cm. Perimeter buku lukisan ni adalah 14 cm. Contoh lain lah, contoh lain. Okey, ini adalah sebuah lukisan bentuk rumah macam tu. Okey, so macam mana kita nak tahu perimeter? Kalau perimeter, ingat saya cakap kalau perimeter ukur lilit, ukuran lilit dia mesti yang paling luar sekali. So ukurlah semua dekat sini. Okey, so contohnya kat soalan kat sini dia kata yang ni adalah 3 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm. Sini 7 cm, sini 2 cm, ni 2 cm. Okey, contoh lainnya lah. Kalau dia diberi bentuk segitiga pula. Okey, so bentuk segitiga dia kata kat sini adalah 3 cm. Kat sini adalah 3 cm. Kat sini adalah 5 cm contohnya. So macam mana nak kira perimeter dia? 5 kena ukur yang kat luar sekali. Okey, saya pakai color lain lah. Yang kat luar sekali. Yang kat luar sekali mestilah 3 tambah 3 tambah 5. So buat je lah perimeter. Ukur lilit dia adalah 5 cm tambah 3 cm tambah lagi 3 cm, iaitu dapat 5 tambah 3 tambah lagi 3, 11 cm. Okey, itu sahaja untuk perimeter. Boleh tak jadi bentuk-bentuk lain pun boleh. Kalau heksagon ke kan, kalau tiba-tiba dapat soalan heksagon, dia cakap kat sini setiap sudut heksagon ni adalah 2 cm. So dia cakap 2 cm. Kalau perimeter, kenalah lukislah semua dia punya
ukur lilit dekat luar ni. Kalau teacher buat macam ni lah. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Lepas tu awak tambahkan semua. Okey, tadi kita dah belajar pasal sudut. Kita ada 3 jenis sudut. Sudut tegak, sudut tirus dengan sudut cakar. Lepas tu kita ada belajar pasal garisan. Garisan ada 2 jenis, iaitu selari dengan serenjang. Lepas tu kita ada belajar pasal perimeter, iaitu saya cakap kalau perimeter, ingat ukur lilit. Ukur semua yang dekat luar sekali. So kita nak tengoklah awak faham ke tak. Kita buat sikit latihan. So soalan pertama, dia kata namakan sudut berikut. So kalau dia tanda macam ni, maksudnya dia dah nak tunjuklah sudut yang tu yang dia nak. Kalau contohnya dia buat tanda macam ni, so dia nak tanya sudut yang tu. So tapi kalau dalam soalan ni dia tandakan yang tu, so maksudnya dia nak tanya sudut yang ni. Apa nama sudut yang ni? So kalau dia bentuk tegak macam tu, macam tadi saya lukis, macam buat tunjuk tangan macam ni. So kalau sudut tu tegak macam ni, dia namakan sebagai sudut tegak. Okey. Sudut tegak sentiasa 90 darjah. Okey, ingat? Okey. Seterusnya, bulatkan bentuk yang mempunyai sudut cakar. Okey, ingat sudut cakar. Sudut cakar yang mana satu Kalau yang tadi sudut tegak macam ni, sudut tirus dia kecilkan lagi tangan ni. Macam tu. Tirus je. Lepas tu kalau sudut cakar dia kena buka lagi besar. Sudut cakar mesti lebih daripada 90 darjah. Mesti luas macam ni tangan. So cari yang mana yang luas sikit. Yang ni kalau saya cakap petak mesti sudut tegak. Kalau saya cakap segitiga sama kaki, sentiasa sudut tirus. So yang akhir sekali, yang ni luas lebih daripada 90 darjah. So dia ada sudut cakar. Bulatkan bentuk yang mempunyai sudut cakar. So yang ni sudut cakar, mesti lebih daripada 90 darjah. Boleh? Okey, nombor 3, dia kata namakan garisan yang selari dengan garis MO. Ingat, garisan selari yang macam mana kalau kita luruskan garisan tu, dia memang tak akan bertembung. Dia akan sentiasa straight je. Macam tu. So, mestilah macam kalau saya cakap, kalau nak tengok ke mana contoh garis selari, tengok buku tulis bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris awak. Yang tu adalah garis selari. Okey, so tengok MO, cari MO. Yang ni MO. So MO. Siapa yang selari dengan MO? Mestilah RP. Nampak? Dua-dua ni dia punya garisan macam ni. So inilah dia punya garis yang selari dengan MO adalah RP. Tulislah R dan P. Boleh? Yang ni senang je. Garis selari, lagi satu garis serenjang. Dan akhir sekali adalah soalan perimeter. Okey, ingat perimeter ukur lilit. Walaupun dia hanya tulis 7 dekat belah sini saja, dekat belah bawah, lepas tu 3 ni tulis kat sini je. Tapi awak kena kira semua dekat tepi ni. 7 atas ni pun mesti 7 cm. 3 kat sini pun akan jadi 3 cm. So kalau kira perimeter, ukur lilit dia semua dekat luar ni. So 7 tambah 3, 7 tambah 3, 7 tambah 3, 7 tambah 3, mestilah 7 cm tambah 3 cm tambah 7 cm tambah 3 cm. Jawapan dia adalah 20 cm. 20 cm. Perimeter bagi segi tepat di atas adalah, segi 4 tepat di atas adalah 20 cm. Okey, itu sahaja. InsyaAllah dalam video ni kita dah cover pasal sudut, garis dengan perimeter.
InsyaAllah dekat video seterusnya kita akan sambung pasal isi padu luas dengan isi padu dengan luas. So insyaAllah kalau nak sambung lagi belajar, kena tunggu untuk video yang seterusnya. Okay, sebelum habiskan video ni, Teacher nak cakap terima kasih dan tahniah sebab awak dah tengok sampai hujung video ini. So saya harap video ni dah banyak memberi manfaat dekat awak. So lepas dah tengok video ni, pergi cari buku latihan, pergi tengok buku teks awak, cuba buat semua latihan yang ada dalam buku tu. InsyaAllah yang kalau awak dah macam faham dari awal, boleh je buat soalan tu. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat bawah. Okay, so sampai sini saja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kita punya channel eTution. Jangan lupa follow kita punya Instagram dan boleh follow kita punya Telegram sekali. Itu sahaja daripada saya, Teacher Suraya. Terima kasih. Bye bye.